Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Inna ahsanal hadis kitabullah ya azza wa jalla. Wa inna ahsanal hadis hadis Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Man dalla ala khair falahu mislu ajri fa'ilih. Terlebih dahulu saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada saudara tua rumah, ubak dan satu keluarga kerana telah memberikan keizinannya untuk kita menggunakan tempat ini pada malam ini. Saya berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, semoga ubak satu kali sentiasa akan dirahmati oleh Allah, dilapangkan dadanya, ditambahkan ilmunya dan diluaskan rezekinya. Mudah-mudahan insya-Allah. Amin. Pada malam ini kita akan membincangkan satu tajuk yang istimewa. Pada asalnya tajuk ini atau topik ini tidaklah begitu istimewa sangat pun ya. Dahulu orang ramai tidak pernah pun ambil tahu dan tak pernah pun ambil peduli apa itu buruh. Malah ada yang tertanya-tanya benda apa itu buruh. Tetapi dalam kitab-kitab fiqh topik ini memang ada. Cuma kalau kadang-kadang kalau kita pernah ke surau atau masjid di Malaysia, kadang-kadang ustaz itu dia langkau topik itu. Kerana mungkin pada fikiran mereka tajuk itu tidak relevan dengan konteks semasa. Entah macam mana tiba-tiba tajuk itu atau topik ini menjadi sebutan orang ramai khususnya di Malaysia. Lebih tepat lagi selepas berlaku satu peristiwa lah ya. Maka orang pun tertanya-tanya, apa itu buruh? Siapakah yang dikatakan buruh dan apakah ciri-ciri atau kriteria yang boleh kita kaitkan dengan buruh? Maka pada malam ini, ikhwah sekalian, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, saya nak berkongsi sedikit pandangan dan juga input tentang buruh ini. Dan lebih dahulu saya nak bagi tahu kepada ikhwah semua bahawa topik atau tajuk buruh ini sebenarnya tajuk yang sangat luas. Perbincangannya sangat rancak kalau kita buka kitab-kitab fiqh yang ditulis oleh ulama-ulama silam. Perbincangannya itu sangat panjang, meleret-leret dan juga banyak pandangan ulama dan juga aspek-aspek yang telah pun dikemukakan oleh ulama silam. Dan ini bermaksud bahawa apabila kita faham bahawa tajuk buruh ini luas, complicated sifatnya, maka maksud yang nak saya kemukakan ialah tidaklah semudah itu. Macam kita makan Doritos kan, cicah dengan sos. Tidak semudah itu untuk kita mengatakan mana-mana golongan, mana-mana pihak itu buruh. Perlu kita perhalusi dengan sedalam-dalamnya terlebih dahulu maksudnya, dalilnya, ciri-cirinya, elemen-elemen yang ada kaitan dengan buruh itu sebelum kita keluar dengan kesimpulan bahawa golongan ini buruh atau golongan itu buruh. Sebab buruh ini bila kita labelkan pada satu kumpulan manusia, implikasinya ialah nyawa, bunuh. Kumpulan ini boleh dibunuh oleh pemerintah. Bila berlaku pembunuhan, maka kesan seterusnya akan ada isteri-isteri yang menjadi balu kerana kehilangan suami. Akan ada anak-anak kecil yang menjadi yatim kerana kehilangan ibu dan ayah. Dan akan ada ibu-ibu tua di kampung kehilangan anak mereka yang menyaga mereka. Kesoalan saya, kalau semua ini berlaku tuan-tuan, siapa
nak bertanggungjawab ke atas kumpulan manusia ini? Siapa nak menjawab kepada isteri-isteri ini? Siapa nak menjawab kepada anak-anak kecil ini? Dan siapa nak bagi penjelasan kepada ibu-ibu, ayah-ayah yang tua di kampung? Dan sebab itulah kita tak boleh terburu-buru dalam hal-hal yang berkaitan dengan nyawa ini. Kerana hukum asal membunuh mana-mana manusia sesama Islam adalah berdosa besar. Haram hukumnya. Okey. Untuk kita mengetahui dengan lebih lanjut lagi tentang buruh ini, saya bahagikan pembentangan saya ini kepada beberapa bahagian. Terlebih dahulu tentulah kita kena meneliti dahulu apa maksud buruh itu, dalilnya, contohnya. Adakah pernah muncul di zaman Rasulullah buruh ini? Ataupun muncul di zaman mana? Nak pakai contoh mana? Kita nak pakai golongan mana yang pernah wujud ini sebagai kita punya subjek untuk kita boleh katakan bahawa inilah buruh yang sebenarnya. Okey, kita ambil dahulu maksud ataupun definisi buruh itu. Buruh ini sebenarnya kata majmuk, ya. Kata jamak, plural. Buruh. Dia bermaksud kepada satu kumpulan manusia ramai-ramai ini, iaitu pemberontak. Manusia ataupun pemberontak itu buruh. Dan kata mufradnya ataupun kata tunggalnya ataupun singularnya ialah bari. Bari, seorang pemberontak. Kalau buruh maka ramai pemberontak. Istilah yang ketiganya ialah bari. Ini yang dimaksudkan dengan pemberontakan. Bari. Ejaannya Bariu, tapi kalau yang tepat ni sebutannya bari, pemberontakan. Barin itu seorang pemberontak, maka buruh itu ialah satu kumpulan manusia ramai-ramai yang disifatkan sebagai pemberontak. Itu istilahnya. Kadang-kadang ada kitab fiqh yang menggunakan istilah ahkamul bari ataupun ahkamul buruh, yang bermaksud kepada perundangan ataupun undang-undang yang berkaitan dengan buruh. Undang-undang yang berkaitan dengan pemberontak ataupun pemberontakan. Itu istilah yang kita boleh lihat dalam mana-mana kitab fiqh yang membicarakan tentang buruh itu. Oleh kerana implikasi kepada buruh ini ialah nyawa, maka ia menjadi satu topik yang sangat serius. Tentulah di sana perlu ada satu sumber, satu dalil yang betul-betul jelas, yang sangat berautoriti untuk kita mengatakan bahawa penjenayah buruh ini harus diperangi atau dibunuh. Rata-rata kitab fiqh sepakat ulama mengatakan bahawa dalil pertama yang digunakan oleh mereka untuk mengatakan tentang hukum buruh ini ialah dalam surah Al-Hujurat ayat 9. Wa in ta'ifatani minal mu'minin laqtatalu fa aslihu bainahuma. Dan jika ada dua golongan minal mu'minin, daripada orang-orang yang beriman, maknanya dua golongan ini dua-duanya ialah muslim, Islam dan beriman. Iqtatalu, saling berperang antara satu sama lain, fa aslihu bainahuma, maka hendaklah damaikan antara keduanya. Fa'im barat, Allah menggunakan istilah barat. Fa'im barat, jika memberontak, ihdahuma alal ukhra, salah satu kumpulan tadi ini ke atas satu kumpulan lagi, faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah, maka perangilah golongan yang memberontak itu sehingga mereka kembali ke jalan Allah. Fa in fa'at fa aslihu bainahuma, dan sekiranya kumpulan ini kembali bertaubat ataupun kembali taat kepada pemerintah, fa aslihu bainahuma, maka damaikanlah antara keduanya, bil adli wa aqsitu, dengan adil, wa aqsitu, dan berlaku adil. Allah sebut innallaha yuhibbul muqsitin, sesungguhnya Allah itu sangat menyukai orang-orang yang berlaku adil. Dalam ayat ini, para ulama fiqh sekurang-kurangnya telah pun memberikan 4 prinsip asas
Saya ambil daripada buku atau kitab tulisan Imam Asy-Syafi'i. Saya ambil daripada kitab Al-Mughni, tulisan Ibnu Qudamah. Dan yang ketiga Al-Mabsut As-Sarakhsi. Cukup ketiga mazhab. Mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali dan mazhab Hanafi. Dan ketiga-tiga ulama besar ini bersepakat mengatakan bahawa ayat ini sekurang-kurangnya telah mengeluarkan 4 prinsip asas yang boleh kita sebutkan tentang buruh. Yang pertama, buruh ini mesti Muslim. Pemberontak ini mesti Muslim. Kalau pemberontak itu bukan Muslim, orang kafir, maka mereka tidak akan dinamakan sebagai buruh. Pakailah istilah lain, tapi bukan buruh. Yang mesti Muslim. Dan pemerintah itu juga mesti Muslim. Kalau pemerintah itu bukan Islam, maka pakailah istilah lain, tapi bukan buruh. Mungkin pakailah istilah pembangkang tegar ke kan, ataupun pengacau daun ke apa ke, tapi bukan buruh. Sebab buruh mesti kedua-dua pihak ini beriman. Prinsip yang kedua, kumpulan buruh ini dalam ayat tadi Allah sebut fa aslihu bainahuma. Perkara pertama sebelum memerangi mereka ialah menawarkan perdamaian terlebih dahulu. Kena offer kepada kumpulan yang memberontak ini supaya berdamai. Tanya mereka, apa masalahnya? Di mana yang tak kena? Apa yang tak puas hati? Dan tawarkan perdamaian. Dan setelah itu, jika perdamaian telah pun ditawarkan, pertanyaan telah pun diusulkan, maka jika kumpulan buruh ini menolak perdamaian, masih lagi tegar, masih lagi nak memerangi, maka barulah boleh memerangi mereka. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, dalam ayat ini, bila Allah membenarkan kumpulan buruh ini diperangi, tidaklah bermakna bahawa boleh pemerintah ataupun pemimpin itu membunuh sesuka hati kumpulan pemberontak ini. Jelas bahawa dalam ayat ini, kata ulama-ulama tadi, peperangan ataupun pembunuhan tadi itu harus menjadi satu kaedah yang terakhir sekali. Selepas segala macam urusan lain yang dilakukan oleh pemimpin atau pemerintah tadi tak berkesan juga, tak berjaya mencapai kata sepakat, masih lagi engkar, masih lagi degil, masih lagi keras kepala, maka yang terakhir sekali, habis-habis koman, habis-habis tak ada dah jalan, maka perangilah mereka jika mereka memerangi anda. Ikhwah sekalian, itu satu dalil yang paling berautoriti yang kita boleh dapati di dalam Al-Quranul Karim. Dalil yang kedua yang juga boleh kita gunakan sebagai satu sumber untuk kita mengaitkannya dengan buruh ini ialah hadis Nabi SAW. Tak banyak hadis ya, tak banyak hadis yang menyebut tentang buruh ini. Ada 2-3 hadis sahaja. Tapi hadis yang paling popular, yang banyak dipetik oleh para ulama apabila membincangkan isu buruh ini ialah satu hadis yang merujuk kepada satu golongan yang akan muncul pada akhir zaman, iaitu golongan Khawarij. Golongan Khawarij. Saya baca hadis ini ya. Hadis ini hadis muttafaqun alaih. Hadis muttafaqun alaih maksudnya hadis yang telah disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maknanya hadis ini memang sahih. Tidak boleh dipertikaikan lagi akan kesahihannya itu. Dalam Sahih Bukhari, ikhwah boleh rujuk kepada kitab Al-Adab, hadis 3342. Dalam Sahih Muslim, dalam kitab Az-Zakat, hadis nombor 1761. Dan juga dalam kitab Musnad, tulisan Imam Ahmad bin Hanbal, jilid 3, hadis nombor 332. Saya khuruju fi akhir zaman, akan muncul pada akhir zaman qaumun ahdathul asnan, sufahaul ahlam, satu kumpulan orang muda tetapi kurang cerdik. Yaquluna
qaula khairil bariyah. Mereka akan menyebut sebaik-baik ucapan. Yaqra'unal Quran, mereka juga membaca Al-Quran. La yujawizu halajirahum, tetapi bacaan mereka itu tidak melewati halkum atau kerongkong mereka. Apa maksud di sini? Ulama hadis kata, hadis ini bila menyebut yaqra'unal Quran la yujawizu hanajirahum, mereka membaca Al-Quran tapi tidak keluar daripada kerongkong mereka. Maknanya golongan ini memang pandai baca Al-Quran, tetapi mereka tidak memahami ayat itu sebagaimana para sahabat memahaminya. Mereka tidak menghayati, mengamalkan ayat itu sebagaimana yang diamalkan oleh para sahabat. Ini maksudnya. Yamrukuna minad din kama yamruku sahmu minar ramiyah. Mereka keluar dari agama sebagaimana anak panah meluncur dari busurnya. Maknanya mereka banyak mengada-adakan dalam urusan agama. Ini yang bid'ah sebenarnya. Mereka banyak membuat perkara-perkara bid'ah semudah itu sahaja, sebagaimana anak panah itu keluar dari busurnya. Fa iza laqitumuhum faqtuluhum. Maka Nabi kata, apabila kamu berjumpa dengan mereka, perangilah mereka. Fa in qatalahum ajran, kerana barang siapa yang membunuh mereka akan dapat pahala. Liman qatalahum indallahi yaumal qiyamah, akan dapat pahala pada sisi Allah pada hari kiamat. Dalam hadis ini Nabi nak sampaikan kepada kita yang pertama tentang bahayanya apabila muncul satu golongan pada akhir zaman, iaitu golongan Khawarij. Dan golongan ini muncul bukan baru-baru ini sahaja, awal lagi. Iaitu kalau kita baca kitab-kitab sirah, paling awal mereka muncul pada zaman Khalifah Uthman Al-Affan. Apabila berlaku sedikit gedebak-gedebuk dalam pemerintahan Uthman ini, kan, kita baca sirah tu, maka kawalan Khalifah Uthman kepada umat Islam pada waktu itu sedikit longgar. Ini menyebabkan ada munculnya beberapa golongan seperti golongan Khawarij ini. Dan mereka menjadi semakin ganas, semakin keras apabila masuknya zaman pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ini kita akan lihat sebentar nanti. Saya nak fokus di sini dahulu maksud Khawarij itu dan apa kaitannya dengan buruh ini. Okey. Khawarij, istilah bahasa Arab, asalnya datang daripada istilah khariji. Khariji ini datang daripada istilah kharaja. Kharaja maksudnya keluar, keluarkan. Bila kharijin, orang yang keluar. Apa maksud orang yang keluar? Dalam konteks ini, kharijin itu bermaksud penderhaka atau pemberontak. Dia keluar daripada ketaatan kepada pemimpin. Maka orang ini kharijin atau penderhaka. Itu satu kata, kata tunggal. Kalau ramai, jamaknya khawarij. Maka khawarij itu adalah kumpulan-kumpulan manusia yang menderhaka. Kumpulan-kumpulan manusia yang keluar daripada ketaatan kepada pemimpin pada waktu itu. Satu definisi yang agak umum dan lengkap telah diberikan oleh Imam Ash-Shahrastani dalam kitab Al-Milal wan Nihal, jilid 1 halaman 101. Kata beliau, yang dimaksudkan dengan golongan Khawarij ini ialah kullu man kharaja 'alal imamul haqqi, setiap mereka yang menderhaka kepada pemerintah yang sah, yang hak, allazi ittafaqat 'alaihil jamaah. Pemerintah ini telah dipersetujui, disepakati kepemimpinannya oleh jamaah, oleh orang ramai. Yusamma kharijiyan, dan kumpulan ini dinamakan sebagai kharij ataupun khawarij. Sawa'an kana al-khuruj fi ayyam as-sahabah, sama ada penerhakaan itu, al-khuruj itu berlaku pada zaman sahabat, alal a'immat ar-rasyidin,
ke atas pemimpin ataupun imam-imam khulafa ar-rasyidin, atau kana ba'duhum 'ala tabi'in bi ihsanin wa a'immatu fi kulli zaman, ataupun juga terhadap pemerintahan tabi'in selepasnya, dan juga terhadap mana-mana pemerintah, mana-mana pemimpin yang wujud pada setiap zaman. Maka jika ada penderhaka yang seumpama dengan Khawarij ini, sama ada pada zaman Khalifah Ar-Rasyidin ataupun zaman tabi'in atau pada zaman moden ini, maka mereka ini adalah mempunyai perangai ataupun sifat yang sama dengan golongan Khawarij ataupun pemberontak. Ikhwah sekalian, bila kita menyebut tentang golongan Khawarij ini ya, kita buka kitab-kitab fiqh, kitab-kitab sirah. Sepakat ulama ni menyatakan bahawa golongan Khawarij ini satu golongan yang jahat, yang bengis. Kerja mereka ni membunuh saja. Sudahlah mereka ini buat bid'ah. Contohnya antara pandangan yang paling popular yang pernah mereka gunakan dan disebut dalam kitab-kitab, siapa yang buat dosa besar, contohnya orang itu meninggalkan solat dengan sengaja, itu dosa besar. Dan istilah akidahnya, orang yang buat macam ni kita kenal dengan istilah apa? Fasik. Orang fasik lah, orang berdosa besar. Dia tak sembahyang dengan sengaja. Harus dibezakan ya. Seorang manusia dia tinggal sembahyang dengan sengaja sebab malas ataupun sebab-sebab lain. Tapi orang ini tak pernah pun kata bahawa sembahyang tidak wajib. Okay? Dia tak pernah menafikan langsung bahawa solat subuh, zuhur dan seterusnya itu tidak fardu. Dia mengaku je fardu wajib, cuma aku malas Dia tak sembahyang sebab malas. Dia tinggal dengan sengaja ni, dengan dia tahu bahawa itu wajib. Orang ini berdosa besar. Tetapi kalau manusia ini dia dah tak sembahyang, bahkan dia menafikan pula kewajipan sembahyang. Dia kata, kenapa aku nak sembahyang subuh? Aku rasa sembahyang subuh tak wajib. Kalau sebut pun dalam Al-Quran kata wajib sembahyang subuh dan zuhur ni, aku tak mau sembahyang. Orang yang kedua ini bukan lagi berdosa besar, bukan lagi fasik, tapi telah pun menjadi murtad, keluar daripada Islam. Ini konsep akidah. Dalam kes Khawarij ini, mereka menyerang golongan fasik ini, golongan yang berdosa besar, yang minum arak, golongan yang berzina, golongan tinggal sembahyang, bla 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 bla, dosa besar ni. Kalau ikut pemikiran ahli sunnah wal jamaah, mereka ini masih lagi Islam, masih lagi Muslim, masih lagi beriman, cuma berdosa besar. Tapi Khawarij tampil dengan idea bahawa orang seperti ini sudah keluar daripada Islam, sudah murtad. Sudah dia kata mereka ini murtad, malah dia tambah lagi satu lagi hukuman. Barang siapa yang murtad, darahnya halal, dia bunuh. Satu pandangan ataupun idea yang paling popular yang pernah mereka kemukakan pada zaman itu. Maknanya mereka jumpa segolongan macam ni, dia bunuh sesuka hati. Satu. Yang kedua, bila mereka berjumpa saja dengan mana-mana golongan yang tidak sehaluan, tak sefahaman dengan mereka, pun mereka bunuh. Satu kisah yang paling popular, kisah seorang sahabat, seorang pengikut Khalifah Ali, nama dia Abdullah Khabbab, hampir-hampir sikit nama ya, Abdullah bin Khabbab, dan isteri dia tengah mengandung pada masa itu. Mereka pergi ke sungai nak ambil air, bawa balik ke rumah. Tiba-tiba datang satu kumpulan Khawarij dengan pedangnya, dengan kudanya, dalam 11 orang, mengepung Abdullah Khabbab dan isterinya ini. Bila soal siasat, jelas bahawa Abdullah bin Khabbab ini golongan ataupun pengikut setia kepada Khalifah Ali. Mereka bunuh Abdullah Khabbab. Dan mereka nampak isteri dia itu sedang hamil, perut koyak kan. Mereka bunuh isteri dia. Tak cukup dengan itu, mereka toleh perut isteri dia, keluarkan anak, mereka bunuh anak itu. Zalim Khawarij. Lepas itu tiba-tiba datang seekor khinzir di sungai yang sama itu juga. Kebetulan Tuhan nak tunjuk barangkali. Dan khinzir ini milik seorang bukan Islam. Seekor saja. Salah seorang tentera Khawarij ini tiba-tiba saja mengejar khinzir ini,
dan bunuh khinzir ini. Duk tak duk dia bunuh khinzir itu. Apa pasal? Ini Khawarij. Zalim. Nak cerita bahawa zalim. Dan kisah ini tentu berujuk dalam kitab Al-Musannaf tulisan Ibnu Abi Syaibah. Maka sebab itulah bila Khawarij ini sewenang-wenangnya membunuh orang sesuka hati macam itu, maka Khalifah Ali tak boleh berdiam diri lagi. Bila dia tahu ini berlaku, maka dia pun kumpulkan tentera dia. Dia pun mengarahkan tentera dia memerangi Khawarij ini sebersih-bersihnya. Itu berlaku. Dan Ali berjaya dalam misi itu untuk membunuh sebanyak mungkin golongan Khawarij ini. Dan inilah buruh yang sebenarnya. Sudahlah mereka itu keluar istihar keluar ketaatan daripada Ali. Buat pula pemikiran yang berbeza dengan ahli sunnah wal jamaah. Idea yang sendiri dalam agama. Bunuh orang sesuka hati, jatuh hukum sesuka hati. Apa lagi yang tinggal pada Ali selain daripada memerangi mereka, selain daripada membunuh mereka. Ini Khawarij. Contoh unggul, contoh ideal, contoh klasik golongan buruh yang pernah wujud dalam sejarah umat Islam. Maka sebab itulah bila kita nak melihat kepada golongan buruh, ini 3 premis yang kita gunakan. Yang pertama ialah ayat tadi dalam surah Al-Hujurat ayat 9. Yang kedua hadis Nabi tadi, hadis sahih tadi yang merujuk kepada golongan Khawarij. Dan yang ketiga ialah kumpulan Khawarij itu sendiri. Tuan-tuan boleh cemak dalam kitab sirah. Google lah ya. Khawarij akan keluar banyak. Mungkin kita tak sempat nak baca semua kot. Banyak sangat. Tengok bagaimana kisah mereka. Tengok bagaimana permainan mereka pada waktu itu. Dan inilah contoh buruh yang sebenar-benarnya untuk kita gunakan sebagai subjek apabila kita nak melihat golongan yang moden ini, sama ada mereka buruh ataupun tidak. Ikhwah sekalian, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Kita dah lihat dalil tadi kan? 2 dalil jelas. Dan contoh buruh jelas bahawa buruh tak pernah muncul pada zaman Nabi. Buruh pertama muncul hanya pada zaman Uthman dan menjadi liar pada zaman Khalifah Ali. Dalam kisah yang disebutkan tadi. Dan para ulama telah memberikan sedikit lagi pendetilan untuk kita melihat apakah elemen-elemen yang terdapat dalam golongan Khawarij ini seterusnya kita boleh jadikan sebagai satu kriteria standard. Ini penting. Satu ciri-ciri standard untuk kita nak pasti mana-mana golongan yang muncul pada zaman moden ini sama ada mereka buruh atau tidak. Ada 3 kriteria. Ini penting. Kalau kita salah bagi judgement, salah bagi penilaian tanpa kita mengetahui, kita menggunakan 3 kriteria ini, maka adalah besar kemungkinan kita akan membuat judgement yang salah. Lantas menuduh orang yang bukan buruh tetapi sebagai buruh. Yang pertama, yang ini saya petik daripada kitab Al-Ahkam Al-Sultaniyah ya, Imam Al-Mawardi, dan juga kitab Al-Mughni karangan Ibnu Qudamah. Saya bukan nak menunjuk saya rujuk banyak buku ya Islam ya. Tapi sebab trend baru-baru ini ya, ada orang yang banyak bercakap pasal kitab-kitab ni. Maka kita pun terpaksa tunjuk jugalah bahawa kita pun ada kitab-kitab. Jadi kalau dia tak puas hati lah apa kan, dia boleh bawa kitab-kitab dia setebal mana pun, seperti tebal yang kitab saya sebutkan pada malam ini. Kita sama-sama buka kitab. Tak payahlah kita nak sindir-sindir dalam Facebook dan sebagainya. Itu bukan cara anak jantan ya. Selamat. Okey, 3 kriteria. Yang pertama, Zu Syaukah ataupun Syaukah. Syaukah ini maksudnya, yang pertama ialah organisasi yang tersusun. Satu. Maksud kedua, sudahlah ada satu organisasi, ada pemimpin kan, ada pemimpin dia, ada penghulu dia, ada timbalan penghulu dia, ada setiausaha kerja dia, ada tentera-tentera dia, ada tukang masak dia, ada satu jelas dia punya organisasi itu. Yang kedua, kumpulan ini mempunyai kekuatan logistik tempur
yang paling asas, mempunyai kekuatan tentera. Maksudnya mempunyai senjata yang mereka simpan. Tak kira lah senjata apa. Pokoknya senjata itu secara logiknya, secara rasionalnya boleh menyebabkan orang mati. Kalau pada zaman Khawarij itu tak ada senjata api kan, jadi mereka menggunakan pedang lah. Dan kalau pada zaman itu dah ada senjata api, saya fikir mereka pun guna senjata api. Bodoh lah kan. Khawarij kalau tak pakai senjata api masih lagi pakai pedang kan. Macam golongan Mongol bila lawan dengan Turki Osmaniyah tu, golongan Mongol masih lagi pakai pedang dengan kuda. Mereka hebat berkuda dan juga menggunakan pedang. Zaman-zaman Hulagu Khan, Oljetu Khan, Khan tu kan, memang hebat. Bila bertempur, berperang dengan golongan Turki Osmaniyah yang menyebabkan munculnya Khalifah Osmaniyah tu, orang Turki ni dah advance dah pun, dah tinggal pedang, dah pakai bedi, dah pakai senapang ataupun gunpowder. Lawan lah. Mongol kata, tak aci lah, kamu pakai pedang, kamu pakai senjata api, pakai pedang sama-sama macam kami. Turki kata, kami peduli apa kata. Dia menyebabkan Mongol yang satu masa hebat akhirnya jatuh, tewas kepada golongan Turki Osmaniyah. Pada zaman sekarang kalau bertempur tak ada lagi orang pakai pedang kan. Orang pakai senjata api. Sehebat-hebat senjata yang ada itu orang guna. Okey, itu yang pertama. Okey, jelas kan Syaukat. Kriteria yang kedua, takwil. Takwil ini maksudnya ialah satu fahaman atau satu hujah yang dipunyai oleh golongan buruh, tetapi fahaman ini, hujah ini tidak berasas sama sekali. Hujah ini salah, hujah ini tidak benar, hujah ini menyeleweng. Isunya jika kumpulan yang didakwa sebagai buruh ini mempunyai hujah yang benar, hujah yang betul, hujah yang berasas. Contohnya mereka berhujah bahawa kami ditindas, kamu ketua, kamu menzalimi kami, kamu menindas kami. Itu hujah yang betul. Adakah mereka buruh? Tidak. Buruh ini mestilah takwil tadi, hujah mereka ini tidak berasas sama sekali. Duk tak duk, dia sebut pasal ni. Contohnya Khawarij tadi. Hujah apa yang mereka gunakan untuk menyerang Ali? Hujah apa yang mereka gunakan untuk menyerang umat Islam pada waktu itu? Tak jelas. Bukan tak jelas, dahlah salah, tapi menyeleweng daripada apa yang Al-Quran dan juga Nabi ajarkan kepada umat Islam pada asalnya. Dan jika hujah itu, kata ulama fiqh, jika hujah itu benar, berasas sama sekali, kekumpulan ini sepatutnya dilayan oleh pemerintah, didengari rungutan mereka, dilayan masalah mereka, bukannya terus tembak. Kecuali kalau hujah itu tidak berasas. Sebab apabila itu berlaku, golongan ini bukan buruh, tapi golongan ini golongan yang cuba untuk melaksanakan amar makruf dan nahi munkar. Bila dia lihat pemerintah itu tak betul, membazir duit, menyeleweng, menyalahgunakan kuasa, maka rakyat secara logiknya akan bangkit, akan bangun menentang dan cuba untuk berhujah dengan pemimpin tadi itu. Kamu tidak adil, kamu makan duit rakyat, kami bayar cukai, tapi kamu guna duit kami ke jalan yang tidak berfaedah, ke jalan maksiat. Itu hujah mereka. Dan pemimpin tak boleh nak lawan hujah itu, sebab memang betul. Contoh kalau betul dia buat, maka hujah golongan ini, golongan hujah yang betul. Maka mereka ini bukanlah golongan buruh. Dan ketua pemimpin tadi wajib untuk dengar dan melayan sungutan ataupun hujah tadi itu. Dan apabila pemimpin tadi itu sudah pun mendengar ataupun melayan, memenuhi kehendak kumpulan tadi ini, masih lagi golongan ini memberontak, tak puas hati lagi. Mana lagi tak puas hati tak tahu. Nak duit supaya dibanjarkan dengan adil, dah buat. Nak telus, dah bagi ketelusan, tak puas hati lagi, masih lagi menerhaka, masih lagi memberontak. Pada waktu ini barulah mereka telah pun menjadi golongan buruh yang sebenar-benarnya. Itu yang kedua. Kriteria yang ketiga yang disebut oleh Imam Al-Mawardi dan juga Imam Ibn Qudamah dalam kitab masing-masing ialah khuruj.
Dalam hadis tadi kan, Nabi menyebut al-khuruj, istilah itu. Yang juga menyebabkan munculnya istilah khawarij. Khuruj ini maksudnya ialah suatu tindakan pemberontakan, suatu tindakan penderhakaan yang ditunjukkan oleh golongan ini kepada ketua mereka ataupun kepada pemimpin mereka. Isunya ialah, adakah golongan ini perlu mempunyai ketiga kriteria ini untuk dijadikan sebagai buruh, untuk dituduh sebagai buruh, ataupun memadai satu sahaja? Ulama fiqh mengatakan bahawa ketiga kriteria ini mesti wujud pada masa yang sama dalam kumpulan itu. Barulah mereka boleh digelar ataupun dituduh ataupun didakwa sebagai buruh. Jika satu sahaja, contohnya dia ada khuruj sahaja, dia cuma ada tindakan nak menentang pemerintah sahaja, tapi tak ada senjata, cuma ada kertas sahaja dan botol ayat mineral. Facebook. Ada Facebook. Ayat mineral pula dengan renjih macam tu je. Boleh mati kan kena renjih dengan ayat. Kelak masa kedah saya no. Boleh mati kan renjih dengan ayat. Kertas. Lempak lagu tu kat polis. Boleh mati kat polis tu. Ini bukan senjata. Jadi kalau tidak ada senjata tadi, tidak ada syaukah, maka ini bukan golongan buruh. Tapi golongan apa? Pakailah apa istilah lain pun, tapi bukan buruh. Nak kata pembangkang tegar ke, kan, pembangkang kurang asam ke, pakailah apa-apa pun istilah, tapi bukan buruh. Sebab buruh implikasinya ialah bunuh ataupun mati. Ataupun kumpulan ini dia cuma ada syaukah saja, ada senjata tapi duduk diam. Dia ada syaukah tapi duduk diam, tak pernah pun menyatakan nak menentang pemerintah, duduk diam. Ini bukan buruh, ini penyeludup ataupun pengedar senjata api haram. Ada syaukah, dia ada bos dia kan, ada paik-paik dia jual senjata api haram, ada senjata api, tapi tak pernah pun menderhaka kepada pemerintah. Ataupun dia ada takwil sahaja, ada hujah, tapi tak ada senjata, tak pernah pun nak menentang kerajaan, ada fahaman yang sesat. Ini bukan buruh, ini ayah pin. Ini pakcik kahar. Di mana? Di Selangor. Ini golongan ajaran sesat, bukan buruh. Maka sebab itulah kata para ulama, tiga kriteria ini mesti datang sekali pada masa yang sama dalam satu kumpulan itu. Nah, bila ada tiga ini, maka mereka ini adalah kumpulan buruh. Okey. Apabila sudah ada tiga kriteria ini, jelas buruh. Bagaimana pula caranya pemerintah nak melayan mereka? Okey, jelas Allah sebut dalam Quran bahawa bila kumpulan ini muncul, ada tiga kriteria ini, maka mereka buruh, dan Allah kata dalam ayat tadi, mereka harus diperangi. Okay, yang pertama sekali, ditawarkan perdamaian, dilayan hujah mereka, dijawab soalan mereka, semua. Masih lagi kumpulan ini menentang, maka harus diperangi. Bagaimana bentuk memerangi mereka itu? Ini penting. Sebab golongan ini, kok mana sekalipun, masih lagi Muslim, saudara seakidah dengan kita. Dia bukannya macam kita pergi berjihad atas medan perang tu lawan dengan golongan kufar zaman perang salib dahulu. Itu kufar lain. Mereka bukan saudara seakidah kita, maka tak ada masalah sangat. Tapi ini golongan seakidah dengan kita. Dalam kes ini tuan-tuan, elok kita gunakan kaedah yang Ali bin Abi Talib gunakan apabila mereka ini, apabila Ali nak menentang golongan Khawarij pada zaman kepimpinan khalifah beliau. Apabila Ali perintahkan tentera dia, kumpulkan tentera dia ramai-ramai nak menentang golongan ini, tentera dia tanya dia, mereka itu siapa? Adakah mereka itu musyrikun? Kata Ali, tidak, mereka bukan musyrik. Musyrik ini golongan kufar, kafir. Bahkan mereka itu Muslim. Tenteranya tanya lagi, adakah mereka itu munafikun? Munafik? Ali kata tidak. Golongan munafik ini, mereka ingat kepada Allah sikit sangat. Tapi golongan ini, yang menentang ini, mereka ingat kepada Allah
banyak berbeza dengan munafik. Lantas mereka tanya, siapa ni? Man hum? Faman hum? Siapa mereka ni yang kita nak perang ni? Kata Ali, hum ikhwanana. Mereka ini ialah saudara seagama dengan kita. Walakinnahum baghawna. Tapi mereka ini telah menentang kita, telah memberontak kita, telah menyatakan penerkaan mereka kepada kita. Ali sambung lagi. Jika mereka ini hadap sangat nak serang kita, jika mereka ini nak serang kita berhadap sangat, betul-betul nak serang kita, kita serang balik. Tetapi kalau golongan ini tak hadap sangat nak menyerang kita, dia patah balik, kita tinggalkan mereka. Ini konsep dia. Bila golongan itu datang depan pemerintah, masing-masing dengan senjata masing-masing, kerajaan dengan senjata dia, golongan buruh dengan senjata dia, tiba-tiba buruh ni patah balik, lari lagu tu je. Boleh kita bunuh lagi ke? Kata Ali, tak boleh kita bunuh lagi dah. Biar pergi dia balik rumah masing-masing. Bukan tangkap dan bunuh. Ini bukan Ali kata. Ya? Tangkap dan bunuh bukannya satu perkara yang pernah Ali kata kepada golongan yang pernah menderhaka kepada beliau dahulu. Kita pernah dengar kan? Ada orang sebut tangkap dan bunuh. Ini bahaya, tuan-tuan. Tapi kalau golongan ini serang dahulu, maka tak ada pilihan lain lagi, kata Ali. Kita serang mereka. Tengah-tengah perang itu, tengah jalan itu, tiba-tiba mereka berhenti. Nak perang lagi ke? Kita wajib berhenti. Dan kalau mereka kembali, patah balik, biar mereka balik. Hak mati tinggallah, balik-balik. Kita pergi tangkap mereka, pergi dakwa mereka, pergi dera mereka, pergi torture mereka, cabut bulu-bulu habis, bunuh lagi yang tiga. Bukan itu cara yang Ali pernah buat kepada golongan yang menderhaka. Sedangkan golongan Khawarij ini lebih zalim, lebih kejam daripada golongan yang pernah wujud pada zaman ini. Apa contoh yang kita nak berikan pada zaman ini yang menyamai dengan kekejaman, dengan kesesatan yang pernah ada pada golongan Khawarij ini? Itu kaedah ataupun cara yang telah ditetapkan oleh Ali apabila kita berhadapan dengan golongan buruh ini. Maknanya Ali nak kata pada kita, ulama nak sebut pada kita bahawa walaupun mereka ini penentang kita, mereka ini buruh, mereka ini angkat senjata depan kita, biadabnya mereka ini, kurang hatamnya mereka ini, kurang ajarnya mereka ini, kan? Tapi mereka tetap saudara seagama dengan kita. Oleh itu mereka harus dilayan berbeza dengan bagaimana kita melayan golongan yang bukan Islam, atau musuh yang bukan Islam. Ikhwah sekalian, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian, maka itu telah meninggalkan kita kepada satu isu yang terakhir. Walaupun terakhir, tapi dia punya pemberat yang sangat tinggi. Dan saya fikir mungkin tuan-tuan dan puan-puan juga nak tahu apa kesudahan episod ini, ya. Seperti saya telah sebut awal-awal lagi, iaitu bagaimana jika golongan buruh ini ataupun golongan pemberontak ataupun penentang ini menentang pemimpin ketua yang confirm tak adil, kerajaan yang confirm korup, pemerintah yang confirm tunggang balik. Yang tadi ini Ali, yang kes Khawarij itu, Ali itu pemimpin khalifah yang adil. Itu berbeza isu dia. Tapi kalau pemerintah yang tidak adil, confirm tidak adil, korup, kaki rasuah, mencuri duit rakyat, dan pelbagai lagi lah apa-apa yang mereka buat yang menunjukkan bahawa tidak adilnya pemimpin. Bagaimana? Perkara pertama, ikhwah sekalian, saya nak ingin ingatkan pada saya dan juga anda, bila Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sampai habis satu Al-Quran tu, ayat-ayat Quran ini tidak diturunkan hanya kepada rakyat marhain saja. Ayat-ayat Quran ini tidak hanya diturunkan untuk rakyat bawahan saja. Asyik-asyik rakyat saja jadi minta untuk taat kepada ketua. Asyik-asyik rakyat bawahan saja jadi minta kena setia kepada pemerintah. Dan ayat yang diulang-ulang ialah
ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri ulang satu kali itulah dalam khutbah Jumaat, dalam ceramah-ceramah, dalam teks-teks rasmi. Ati Allah wa ati ulil amri, itu je ayat yang diulang-ulang. Asyik-asyik rakyat saja diminta untuk taat kepada pemerintah. Adakah Al-Quran itu sunyi daripada ayat-ayat yang meminta pemerintah agar bersikap adil kepada rakyatnya? Maka tak ada disebut Al-Quran? Banyak disebut Al-Quran yang menggesa pemimpin, ketua supaya amanah dengan tugasnya, jujur dalam tindakannya, adil dalam hukumannya, sama dalam pemikirannya, dan banyak lagi. Dalam hadis pun banyak hadis telah menyebut tentang perkara ini, dua-dua sekali, baik rakyat maupun pemerintah. Sebagai contoh, hadis yang paling popular yang pernah digunakan oleh para ulama sejak dahulu sampai sekarang, kullukum ra'in, kamu semua adalah pemimpin, wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, kamu semua adalah bertanggungjawab terhadap sesiapa yang kamu pimpin itu. Dan ini menunjukkan kepada ketelusan ataupun credibility ataupun accountability seorang ketua atau pemimpin kepada rakyatnya. Tapi kenapa dalam banyak-banyak kes yang berlaku, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita semua tahu ini bukan rahsia lagi, tak perlu kita nak merahsiakannya lagi. Kenapa dalam banyak kes kita rakyat bawahan yang asyik-asyik digesa supaya taat kepada pemerintah, tapi pemerintah pernah pun digesa untuk supaya bersikap adil kepada rakyat bawahan. Ini yang pertama. Yang kedua, dalam isu nak menentang pemimpin yang tidak adil ini, maka adalah menjadi kewajipan dan tanggungjawab kepada rakyat yang logik dan waras dan rasional akan fikirannya, yang beriman, yang taatkan kepada Allah dan Rasul, untuk menunaikan sebaik mungkin tanggungjawab amar ma'ruf dan nahi munkar. Khususnya apabila pemimpin itu jelas hadis riwayat Abu Daud dalam kitab Al-Jihad, hadis 4330. Afdalul jihad, sebaik-baik jihad itu ialah kalimatul haq, mengatakan kalimah yang benar, menyebutkan perkataan yang benar, inda sultani jair, di sisi atau kepada pemerintah yang zalim. Sebaik-baik jihad, Nabi kata. Ini menunjukkan kepada wajibnya rakyat untuk menegur pemimpin yang zalim ataupun yang tidak adil itu. Dalam hadis yang lain, hadis Sahih Muslim, di bawah kitab Al-Jannah, hadis 4570, Nabi pernah menyebut dalam isu ini, ya, bagaimana kita nak apa sikap yang kita perlu tonjolkan apabila kita berhadapan ataupun berada di bawah kepimpinan yang tidak adil. Kata Nabi, khiyaru a'immatakum allazina tuhibbunahum wa yuhibbunakum, sebaik-baik pemimpin kamu ialah yang kamu menyukai mereka, wa yuhibbunakum, dan mereka pemimpin tadi menyukai kamu, wa yusalluna alaikum wa tusalluna alaihim, dan mereka mendoakan ke atas kamu dan kamu juga mendoakan ke atas mereka, pemimpin tadi. Wasyiraru a'immatakum, dan sejelek-jelek, sekeji-keji pemimpin kamu itu allazina tub'ridunahum wa yub'ridunakum, yang kamu membenci mereka dan mereka juga membenci kamu. Watal anunahum wa yal'anunakum, kamu mengutuk mereka, kamu mencerca mereka, dan mereka juga mengutuk kamu. Qila, sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, afala nunabidhuhum bisayf, adakah boleh pemimpin yang macam ini, yang korup ini, kami tamatkan riwayat mereka dengan pedang, bunuhlah? Nabi jawab, faqala la, tidak, ma aqamu fikum as-salah, selagi mereka ini masih mendirikan solat, masih mendirikan sembahyang. Wa iza ra'aitum min wulatikum, dan sekiranya kamu berjumpa, kamu nampak pemimpin seperti ini, syai'an takrahunahu fakrahu, yang
membuat sesuatu perkara yang kamu benci, maka kamu bencilah perkara itu, bukan pemimpin itu. Fakrahu amalahu wala tanzi'u yadan min ta'ati. Kamu bencilah tindakan itu, perkara yang tidak adil itu. Wala tanzi'u yadan min ta'ati. Jangan sekali-kali Nabi kata kamu mencabut ketaatan daripada pemerintah. Maknanya di sini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Nabi nak sebutkan kepada kita, kes pemimpin tidak adil ini akan berlaku pada setiap zaman, pada setiap masa dan keadaan. Bagaimana rakyat bawahan ini nak berhadapan dengan pemimpin yang tidak adil ini? Nabi kata jelas, bencilah tindakan itu. Nyatakan perasaan benci kamu kepada perkara yang tidak adil itu. Tetapi jangan sekali-kali kamu mencabut ketaatan daripada pemerintah itu. Jangan sekali-kali kamu memberontak, membunuh pemimpin itu, menggulingkan pemimpin itu, menjatuhkan pemimpin itu dengan cara yang tidak bertamadun, dengan cara menumpahkan darah. Maknanya tuan-tuan, nak menjadi kumpulan buruh ini bukan semudah itu. Nabi dah larang dah awal-awal lagi. Nabi dah cegah awal-awal lagi, jangan jadi buruh dengan sewenang-wenangnya. Tapi kalau nak jadi juga buruh, ini padahnya, iaitu kamu akan diperangi dan dibunuh semau-maunya oleh ketua. Itu dia punya konsep dia. Tak boleh jadi buruh dengan sewenang-wenangnya. Jadi buruh juga, maka implikasinya adalah kamu akan diperangi. Akhwat sekalian, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi. Oleh itu, kesimpulannya dalam perbincangan kita pada malam ini tentang buruh ini, yang tadi itu banyak-banyak tersebut tadi itu adalah buruh. Jadi kumpulan yang bukan buruh ini ialah mereka yang pertama menyatakan penentangan kepada pemimpin yang tidak adil ataupun zalim, bukan buruh. Yang kedua, penentangan itu dibuat secara aman, tanpa senjata. Di Pulau Pinang, saya ingat dalam sebulan lepas, kawan saya dah bagi tahu dalam WhatsApp, dia kata di bayang lepas tu ada banyak kilang-kilang tau, banyak kilang-kilang. Dia kata akhir dia kata ada kumpulan buruh di kilang-kilang tu. Kata, macam mana hantar kata buruh ni? Adalah nampak kumpulan pekerja-pekerja kilang ni angkat spanduk minta naik gaji kepada majikan mereka. Tu buruh tu dia kata. Sebab berpiket ataupun tunjuk perasaan menentang majikan masing-masing. Kalau kita pakai hak tu sungguh-sungguh lah. Laki sini adakah buruh? Tidak, sebab penentangan. Dia makan menentang majikan masing-masing, tapi penentangan itu dia buat secara aman. Kalau dia kata pukul 10 sampai pukul 12, berhenti pukul 12 tunggu. Bukan sekadar nak sokong mereka ini, tidak ya. Contohnya dia kena bersih dahulu kan, pakai baju kuning kan, tak kisahlah nak pakai baju colour apa tu, masalah dia orang lah kan. Dia janji buat pukul 10, pukul 2 sampai pukul 4, 2 jam. 2 jam sungguh, ni saya puji. Pukul 4 clear. Berapa ratus ribu orang, berapa puluh ribu orang? 1 lebih. Ini buruh kah? Ini bukan buruh. Sebab penentangan itu dia buat di mana? dalam kawasan yang dikawal ataupun dikelilingi oleh penguat kuasa ataupun pasukan berkuasa lah, dan tanpa senjata sekali. Ya adalah mungkin pens batang kan, adalah barangkali bawa spanduk yang berbau kayu sikit, tapi itu bukan senjata. Senjata ini mesti senjata yang betul-betul. Ada orang kata juga kes yang berlaku baru-baru ni di Malaysia, ada penyokong ataupun penunjuk perasaan itu dia pakai satu topeng
Topeng ini kononnya topeng yang digunakan oleh orang England dahulu. Zaman-zaman sebelum zaman-zaman raja dahulu kan nak menjatuhkan raja, topeng itu yang digunakan. Oh bohong. Akhi, kalau kita pergi buat demonstrasi, buat tunjuk perasaan, kita pakai tengkolok, kita buruh kah? Pakai tengkolok, tak bawa keris. Pakai tengkolok saja. Tengkolok apa simbol dia? Ulu balang. Zaman Melaka dahulu kan. Ulu balang Melayu. Buruh kah? Sukar untuk kita nak kata itu buruh. Ataupun orang itu dia pakai topi besi. Macam Thor. Tahu? Topi besi. Sebab apa? Takut kena bedil dengan FRU kan. Dia pakai topi besi. Tapi tak bawa apa-apa senjata pun. Buruh kah? Itu bukan senjata. Bagaimana orang itu boleh kata ini buruh? Dan tidak senjata pun yang dibawa di dalam perentangan yang dibuat secara aman itu. Yang ketiga, pemerintah boleh ambil apa-apa tindakan undang-undang pun. Boleh saja mereka tak bersetuju dengan tunjuk perasaan itu. Boleh saja ikhwah tak bersetuju dengan kata ini tak patut buat, ini bukan cara orang Melayu, tak beradab. Boleh kita nak tidak bersetuju. Boleh, tak ada masalah. Dan boleh saja pemerintah ambil tindakan undang-undang ke atas mereka, nak penjara ke, nak masuk dalam ISA ke, tak ada masalah. Itu hak mereka, itu kuasa mereka. Tapi jangan sekali-kali, ini penting, mengatakan bahawa mereka ini adalah buruh. Nak kata itulah tak apa pun. Jangan kata mereka ini buruh, sebab buruh implikasinya boleh diperangi dan dibunuh dan diambil nyawa mereka dengan begitu sahaja. Dengan itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jelas bahawa apa yang saya sebutkan tadi ialah bari itu adalah satu jenis jenayah yang wujud dalam syariah, dalam fiqh, yang menunjukkan kepada satu hukuman yang sangat serius, iaitu hukuman bunuh ataupun boleh diperangi. Dan itu pun hukuman bunuh itu adalah satu hukuman yang terakhir selepas ketua ataupun pemerintah itu lebih dahulu menawarkan perdamaian kepada mereka, terlebih dahulu mencari jalan untuk berdamai, bukannya dengan sewenang-wenangnya, dengan mudah sahaja untuk mengisytiharkan peperangan ke atas mereka. Mudah-mudahan dengan perkongsian itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, akan menjernihkan kita punya kekeliruan, akan memberikan satu fahaman kepada kita siapakah golongan yang dimaksudkan dengan buruh itu, dan apakah sikap ataupun prinsip yang kita nak gunakan lepas ini. Itu penting. Lepas kita dengar perkongsian tadi, kita cuba faham apa yang disebutkan tadi. Yang ketiga, kita cuba bina satu sikap, satu prinsip atas konsep buruh ini. Dan tentu sekali ia akan menunjukkan di mana tuan-tuan dan puan-puan sekalian akan berpihak. Sama ada kepada golongan ataupun orang yang mengatakan golongan ini buruh, ataupun orang yang mengatakan golongan ini tidak buruh. Itu saya serahkan kepada kebijaksanaan dan fikiran ikhwah sekalian. Saya jelas saya sebutkan tadi bahawa saya tidak bersetuju dengan mana-mana pihak yang mengatakan bahawa penentangan yang dibuat secara aman itu ialah satu tindakan bari ataupun pemberontakan. Jelas bahawa buruh atau bari ini dia punya pendetilannya sangat complicated dan perlu kepada banyak perkara sebelum kita membuat kesimpulan bahawa sama ada golongan itu buruh ataupun tidak buruh. Wallahu a'lam. Tuan-tuan, jika ada sebarang tambahan, input, komen atau persoalan, silakanlah. InsyaAllah saya cuba untuk melayan dengan sebaik mungkin. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan katsiran. Sesi perbincangan ini saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mungkin anda perlu sebut tajuk buruh ni yang telah dibentangkan oleh Ustaz Farid bukanlah kajian dia dalam masa sebulan dua, tetapi ini adalah
tesis PhD dia. Tesis PhD dia yang telah disubmit kepada University of Edinburgh dan diluluskan untuk ijazah doktor. Itu yang pertama ya. Jadi bukan bukan isu-isu biasa lah, bukan tulisan conteng-conteng macam tu, bukan ya. Mungkin kalau kita nak buat perbandingan antara demonstrasi di Malaysia dengan buruh ataupun kekasaran yang berlaku di dunia, mungkin kita tengok di Mesir. Satu pemerintah yang dah diakui oleh dunia, kemudian dirampas kuasa. Itu jelas ya, itu jelas pemberontakan kepada pemerintah, menjatuhkan pemerintah yang telah sah dan diundi oleh rakyat. Yang keduanya mungkin yang berlaku di Syria antara Syiah dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Bagaimana kezaliman, kalau betul yang kita baca dalam akhbar ataupun dalam media, orang tua diseksa, budak kecil pun dibunuh. Antara kezalimannya ialah dengan, kita panggil apa, lenyek dengan kereta kebal yang tak ada senjata apa-apa, budak-budak kecil. Antara yang ulama kita sebut ustaz tentang cerita buruh ni dalam surah Al-Maidah ayat 33. Surah Al-Maidah ayat 33 yang menceritakan orang yang melakukan jenis yang kita cerita buruh ni, yang pertama dibunuh ataupun dihukum salib ataupun dipotong tangan kanan dan tangan kiri, dan yang keempatnya dibuang negara ataupun dipenjarakan. Kemudian di antara yang kita nak tengok mungkin ialah ayat surah Hujurat yang ayat 9 tadi, penggunaan istilah iqtatalu, dua orang Islam berperang. Maknanya dah ada wujud peperangan ataupun dah ready untuk berperang dengan segala senjata dan kekuatan masing-masing. Apabila dua orang Islam ataupun dua kumpulan Islam atau dua orang Islam yang bersaudara berperang sesama mereka, penggunaan istilah iqtatalu. Kemudian di antara hadis Rasulullah SAW yang mengatakan afdalul jihad. Jadi maknanya kalau kita nak menceritakan kezaliman pemerintah, itu adalah jihad yang paling mulia, kata Rasulullah SAW. Ialah menceritakan perkara yang hak kepada pemerintah yang zalim. Jadi itu adalah hak masyarakat untuk menegur pemimpin yang zalim, yang menganiaya. Dan itu diistilahkan oleh Rasulullah SAW sebagai jihad yang paling mulia. Jadi satu peringatan kepada pemerintah, jangan mudah-mudah untuk mengatakan apa yang disuarakan oleh rakyat adalah buruh, kalau yang disuarakan itu adalah perkara yang benar. Sehingga Rasulullah mengatakan itu adalah afdalul jihad, jihad yang paling mulia. Dan kemudian dalam satu hadis yang disebutkan oleh Imam Muslim tadi, kita tidak boleh memberontak kepada pemerintah selagi mereka menunaikan sembahyang. Selagi mereka menunaikan sembahyang. Mungkin di antara persoalan kita sekarang ialah berapa ramai pemimpin kita yang bersembahyang. Wallahualam, kita tak tahu, ya tak? Yang keduanya, apakah semua wakil rakyat dan menteri kita orang yang sembahyang? Orang Cina pergi Tepai Kong tu kita kata sembahyang ke? Orang Hindu yang pergi dekat dia punya kuil tu orang yang sembahyang ke?
Jadi itu di antara perkara-perkara yang mungkin kita perlu perbincangan, dan itu sebagai pandangan je lah. Serahkan balik pada Ustaz Farid. Ada soalan. Pasal definition zalim. Ada orang kata pemimpin kita bukan zalim sebab bukannya bunuh orang ke. Macam definisi zalim tu lah. Macam mana? Soalan. Kalau pada saya lah, zalim tu, kalau bunuh orang tu bukan zalim lagi dah. Dia ekstra zalim. Dia ekstra zalim. Zalim ni dalam pemikiran Islam, apabila tidak adil saja zalim. Nak adil tu, nak tahu zalim tu macam mana, kita nak tahu apa adil. Adil tu, ada ramai orang kata bila sebut adil, ramai orang kata mesti kita bagi sama rata kan. Ju dapat banyak ni, Hamzah dapat ni, sama rata, sama banyak. Tapi dalam Islam, pandangan yang paling tepat, adil bukan pembahagian sama rata, bukan pembahagian sama banyak. Tapi adil itu ialah meletakkan sesuatu itu sesuai pada tempatnya. Meletakkan sesuatu itu kena pada keadaan dan masa. Itu adil dalam Islam. Contohnya, contoh biasalah, contoh mudah. Seorang lelaki gemuk dengan seorang lelaki kurus. Dan ada 6 biji buah limau. Nak bagi sama banyak 3 biji seorang ke? 3 lelaki gemuk, 3 lelaki kurus. Atau bagaimana? Kalau ada dalam pemahaman yang biasa, kena bagi 3 biji seorang lah. 3 biji yang gemuk, 3 biji yang kurus. Tapi dalam Islam, ini tidak betul. Sebab logiknya, si gemuk, dia makan lebih. Jadi, si gemuk ni harus kita berikan kepada dia 4 biji buah limau. Dan si kurus, 2 biji buah limau. Sebab kalau kita bagi 3 biji buah limau kepada si kurus akan membazirkan sebiji lagi. Bagi dia cukup dengan 2 biji sahaja. Tapi bagi si gemuk, 3 biji tak cukup. Dia nak lagi. Kemudian 4 biji, itu cukup untuk dia. Itu adil dalam Islam. Apabila itu tidak dipenuhi, maka berlakulah kezaliman. Bila itu tidak dilayan, tidak dijaga, dikawal dengan sebaik mungkin oleh pemerintah, maka berlakulah kezaliman. Dan pada awalnya mungkin kecil saja, soal buah limau je kan, apalah besar sangat kan. Tapi dia punya implikasi dia akan membawa kepada permusuhan antara si gemuk dengan si kurus. Implikasi. Dan selepas berlaku permusuhan antara si gemuk dengan si kurus, akan berlaku pembunuhan. Dan masing-masing keturunan si gemuk dan si kurus akan saling menuntut bela antara satu sama lain. Itu implikasi dia. Hanya berpunca daripada buah limau saja. Saya tidak bersetujulah kalau ada orang yang katakan bahawa yalah, orang itu, ketua itu tak sampai tahap mendera ataupun menangkap ataupun membunuh rakyat dengan sewenang-wenang macam di Syria kan, itu ekstra zalim. Tapi kalau hal ini tak kita bendung, dia akan pergi kepada apa yang berlaku di Syria dan juga di Mesir. Itu punca dia, bibit-bibit kepada itu. Dan dalam fiqh ada satu kaedah yang para ulama gunakan, iaitu kaedah yang disebut dengan istilah sadduz zara'. Sadd az-zara', menutup kepada pintu-pintu mafsadah, menutup kepada pintu-pintu yang boleh membawa kepada keburukan yang lebih dahsyat. Inilah dia antara Akam dahulu bila diharamkan oleh kerajaan, ramai orang tak puas hati kan. Kenapa sampai mi kuning dia pun diharamkan, gula dia diharamkan, garam dia diharamkan, keset nasyid dia Rabbani tu diharamkan. Kenapa? Angkat dia punya ketua sudahlah, arahkan bang serban, pecat serban, pecat jubah. Tapi kenapa mi kuning? Sebab mi kuning zaman saya dulu masa akan diharamkan tu, mi kuning orang Melayu tak pernah buat lagi tau. Acong buat, hanya Arkam buat mi kuning. Oh, Jakim ataupun satu, bukan Jakim lagi, kerajaan lah ya, haramkan mi kuning. Bukan orang tanya Pusat Islam haramkan mi kuning. Maka jawapan pusat Islam, oh konsep yang kami gunakan sadduz zara', menutup pintu kepada mafsadah. Betul. Kerana bila kita benarkan mi kuning itu, masih lagi orang kata mi kuning siapa? Akam. Kopiah siapa? Arkam. Keset siapa?
arkam, maka masih lagi arkam itu didendangkan dalam masyarakat. Ini kerajaan pada waktu itu nak menyekat ataupun nak membunuh terus, nak membuat faham secara etnik kepada arkam ini, maka dia sekat semua sekali. Itu contoh mudah kan? Balik pada yang tadi yang buat banyak itulah ya. Konsep yang kita gunakan satu sarah. Jangan sekali-kali kita buka kepada apa-apa ruang yang boleh membawa kepada mafsadah yang lebih besar. Allah Allah. Di antara makna zalim tu ialah tidak mengikut kepada hukum syarak. Maknanya kalau dalil kita dalam Al-Quran macam ni, dalil hadis macam ni, kemudian kita tidak tunaikan, yang itu sudah zalim. Dan dia akan pergi kepada kesimpulan yang tadilah, tidak meletakkan sesuatu kepada tempatnya. Meletakkan sesuatu itu apa? Di tempatnya itu apa? Itu kita kena merujuk kepada Quran dan hadis. Jadi maknanya kalau kita menggunakan ideologi, pandang ke timur ke, pandang ke barat ke, pandang ke Cina ke, pandang ke budaya Melayu ke, itu bukan satu yang adil. Tetapi kita mesti merujuk kepada Quran dan hadis, apa dia punya hukum yang sebenar. Kalau tidak ditunaikan, itu adalah suatu kezaliman. Sebab itu kalau kita tengok istilah zalim dalam Al-Quran, dia banyak digunakan kepada perkara-perkara yang banyak. Termasuklah tidak patuh kepada perintah Allah itu dipanggil zalim. Tidak menghukum dengan perintah Allah itu disebut sebagai zalim.